Hai murid-murid, selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua murid-murid 5 inovasi. Untuk kelas pendidikan seni visual pada hari ini, anda bersama Cikgu Sun, kita akan belajar tentang karya, mozaik dan catatan. Okey, cikgu harap murid-murid dah bersedia dengan buku nota dan buku teks dan boleh rujuk buku teks muka surat 58 hingga 61. Okey, hari ini kita akan belajar tentang karya, mozaik dan catatan. Tetapi sebelum itu, sebelum kamu belajar tentang karya mozaik dan catatan ni, kita akan belajar tentang apa itu karya mozaik, apa itu karya catatan. Dan selepas itu baru kita belajar gabungan kedua-dua karya ini. Okay. Jom kita mula. Okey, karya mozaik. Karya mozaik ini adalah hasil karya seni yang menampakkan sempadan ruang atau garis pemisah di antara dua bahagian. Macam mana tu? Okay, kita lihat lagi. Boleh dihasilkan dengan tampalan, lukisan, catatan dan digital. Untuk lebih jelas, mari kita lihat sedikit contoh karya mozaik. Ini contoh-contoh karya mozaik ni. Okay, dikata ada sempadan ruang atau garis pemisah. Okay, kamu lihat ada ruang, ada sempadannya dengan garis pemisah. Okay. Kalau tak ada sempadan ruang dengan garis pemisah ni, dia tak jadilah bentuk mozaik. Sebab murid-murid perhatikan mozaik dekat rumah, dia mesti ada sedikit sempadan ruang atau garis pemisah. Itu yang dapat mewujudkan hasil karya mozaik. Okey, seterusnya. Karya catatan. Karya catatan ni adalah hasil karya seni dua dimensi yang dihasilkan dengan media basah seperti cat air dan cat poster. Cikgu yakin kamu pernah lihat karya-karya catatan ni sama ada di internet, di buku ataupun di mana-mana. Okey. Ini contoh karya catatan ni. Dia guna media basah seperti cat air dan cat poster. Seterusnya. Ni yang kita nak belajar yang kita nak belajar pada hari ini ni. Karya mozaik dan catatan. Okey. Karya mozaik dan catatan ni dia digunakan untuk menggambarkan sesuatu peristiwa dan keadaan. Gabungan aktiviti ini dapat menghasilkan sesuatu karya yang indah. Okey. Tanpa melengahkan masa, jom kita lihat karya mozaik dan catatan. Okey, ini adalah contoh karya mozaik dan catatan. Kalau boleh lihat di sini, dia ada sempadan ruang dan dia ada catatan. Okay. So ni gabungan karya karya mozaik dan karya catatan. Okey. Kita lihat bahasa seni visual yang terdapat pada karya ni. Okay. Tampalan mozaik akan memberikan kesan jalinan sentuh dan jalinan tampak. Okay. Untuk pengetahuan murid-murid, karya ni dia dihasilkan dengan menggunakan kulit telur. Kulit telur tu ditampak. Jadilah karya mozaik. Lepas tu dia cat warna di atas tu. Tu yang dapat nampak bentuk bunga ni. Bunga warna dia cat warna biru, warna kuning semua ni. Okey, tampalan mozaik ni dia memberikan kesan jalinan sentuh. Okey, jalinan sentuh ni kita boleh nampak dan kita boleh sentuh. Bila kita sentuh dia, kita akan rasa ada jalinan, ada macam terasa kasar-kasar. Jalinan tampak ni kita boleh nampak tapi kita tak boleh sentuh. Contoh dekat catatan ni dia ada jalinan. Kita boleh nampak tapi kita sentuh kita tak rasa apa-apa. Berbeza dengan tampalan mozaik. Okay, seterusnya, penggunaan warna yang terang seperti warna panas dapat menarik perhatian. Okey. Ni warna panas ni contoh warna kuning, warna merah ni. Warna panas. Warna panas ni dia menonjol. Bila dia menonjol, dia akan dapat menarik perhatian orang yang melihat karya ni. Okay. Seterusnya, penegasan adalah pada saiz bunga yang lebih besar dan menonjol. Okay. Okay. Pelukis ni, dia ingin objek utama dia adalah bunga. Jadi, dia buat saiz yang besar. Sebab apabila saiz besar ni, dia akan menonjol dan lebih mudah dilihat. Apabila orang melihat karya ni, orang terus nampak, oh, bunga. Okay, so, itu dinamakan penegasan. Okay. Seterusnya, kepelbagaian dapat diperhatikan pada variasi rupa dan warna. Okay. Kita lihat dalam karya ni. Okay, dia ada kepelbagaian dari segi rupa. Okay.
Kalau murid boleh lihat ada rupa geometri ni, rupa bulat, ini rupa organik, warna, ada warna biru, warna hijau, warna merah, kuning. Ni warna panas, warna sejuk. Bayangkanlah kalau gambar ni semuanya bulat saja. Mesti tak menarik kan, tak pelbagai. Ataupun karya ni warna dia sama je, semua hitam, semua putih, semua biru. Dia mesti jadi kurang menarik dan tiada kepelbagaian. Okey. Jadi kita hari ini dah belajar bahasa seni visual. Yang pertama jalinan, yang kedua warna, yang ketiga penegasan, dan yang keempat kepelbagaian. Ini murid-murid kena ambil perhatian sebab selepas ni akan ada sesi kuis yang akan tanya soalan-soalan berkaitan dengan bahasa seni visual ni. Okay. Take note ya semua. Okay, seterusnya jom kita lihat. Ini adalah mural mozaik yang ada dekat Malaysia. Dia terletak di hadapan Balai Budaya Tun Syed Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, mural ini dihasilkan oleh Ismail Mustam dan disiapkan pada tahun 1961. Okey, yang menariknya, mural mozaik ini dihasilkan dengan menggunakan 1.4 juta keping mozaik. Wow, sangat menarik. 1.4 juta, bukan bilang yang sedikit ya, murid-murid. Jadi kalau ada masa bolehlah singgah dekat sini. Tengok hayati mural ni. Okey, seterusnya kita lihat karya mozaik daripada karya catatan. Karya ini dihasilkan daripada karya catatan yang dipotong mengikut rupa segi empat dan disusun semula. Okey. Ini asalnya karya ni adalah karya catatan je. Tetapi selepas dia buat karya catatan ni, dia potong karya ni mengikut rupa segi empat, dia potong, lepas tu dia tampal. Tu yang hasilkan. Ni ada efek. Ada ruang sepadan ni. Tu yang hasilkan karya mozaik. Okay. So, ini adalah gabungan karya catatan dengan karya mozaik. Okey, seterusnya kita akan lihat karya catatan berlatakan mozaik. Okey. Karya ini dihasilkan dengan menggunakan media basah. Kata karya digubah seperti susunan mozaik yang mengelilingi objek utama. Okey, objek utama dia ni yang bunga warna kuning, warna hijau ni, daun-daun. Kalau boleh perhatikan, latar belakang karya ni, nampak ada garisan-garisan sepadan ni. Ini adalah karya mozaik. So, ni karya ni, objek utama dia menggunakan teknik catatan, tetapi latar belakang dia menggunakan teknik mozaik. Jadilah gabungan karya catatan dan mozaik. Seterusnya, karya mozaik berlatakan catatan. Karya ini merupakan karya catatan. Objek utama dipotong dan disusun semula secara susunan mozaik di atas latar catatan. Okey, kalau boleh melihat, objek utama ni ikan ni dengan bunga dengan daun ni. Nampak? Ada sepadan ruang, garis pemisah. Menggunakan teknik mozaik ni. Tetapi latar belakang dia menggunakan catatan dua dimensi. Menggunakan cat air, cat poster. Menggunakan media basah. Inilah mozaik, tetapi latar belakang dia catatan. Jadilah gabungan karya mozaik dan catatan. Seterusnya, jom kita eksplorasi seni dalam karya mozaik dan catatan berkaitan tentang media dan teknik untuk menghasilkan karya catatan. Okey, murid-murid. Jadi ini adalah media-media yang boleh digunakan untuk menghasilkan karya mozaik dan catatan. Okey, ni yang pertama kulit kerang, kertas warna, kulit telur. Kita guna teknik tampalan. Kita susun, kita tampal. So, kemas-kemas, cantik-cantik. Ni hasil dia. Ni guna kulit kerang, ni guna kulit, kertas warna, ni guna kulit telur. Teknik ini akan menghasilkan kesan jalinan sentuh. Kalau murid sentuh karya ni, murid akan rasa kasar, murid akan rasa ada jalinan. Jalinan sentuh ni kita boleh nampak dan kita boleh sentuh. Kita boleh rasa. Seterusnya, ini
Media yang boleh digunakan adalah pensel, pensel warna, pen penanda, pen teknikal. Teknik yang digunakan adalah teknik lukisan. Okay. Ini hasil dia. Ini guna pensel, ini guna pensel warna, ini guna pen penanda, ini guna pen teknikal. Okay. Dia akan menghasilkan kesan jalinan tampak. Okay. Jalinan tampak ni, kita boleh nampak jalinan dia. Tapi bila kita sentuh, kita tak rasa apa-apa. Itulah jalinan tampak. Okay. Terusnya, media yang boleh digunakan, cat air, cat poster. Okay. Teknik catan, ni guna kering atas basah, ni hasil dia. Cat air, guna teknik kering atas basah, catan, ni hasil dia. Ni cat poster, catan, basah atas kering, ni hasil dia. Okay, yang ni pun sama akan menghasilkan kesan jalinan tampak. Kita nampak jalinan ni. Tapi kita sentuh, kita tak rasa apa-apa. Okey. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Cikgu harap kamu fahamlah apa itu karya mozaik dan catan dan kamu sudah menguasai bahasa seni visual dan media teknik ataupun proses untuk menghasilkan karya mozaik dan catan. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.